Ni ribtah lah ni, maksudnya cemburu. Orang lelaki boleh buat ni, boleh buat ni. Kami ni takkan jaga anak kat rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير الحمد لله أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tok Bilal, Tok Siak, yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid serta seluruh ahli jawatankuasa masjid, para pegawai masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, para asatizah, tuan guru, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita peluang untuk kita kembali bertaubat kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Alhamdulillah, malam ini seperti biasa kita sambung perbahasan kitab Muhimmah pada ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi di muka surat yang ketiga. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 daripada bawah. Dia dekat dengan bawah, kira pada bawah. Kalau kira pada atas lagi banyak. Daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Kan, kat situ lah kita berhenti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata Tuan Musannif, dan sungguhnya telah dicitrakan. Citra ni maksudnya cerita lah. Ini bahasa klasik sikit kan. Citra maksudnya diceritakan. Itu. Dan sungguhnya telah dicitrakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya ia Nabi itulah, tak kala datang ke Madinah, keluar ia Nabi kepada satu jenazah. Ini ada satu kisah, ada satu cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang ke Madinah.
keluar ia Nabi kepada satu jenazah. Maka melihat ia Nabi akan beberapa perempuan mengiring akan jenazah. Nah, ketika mana Rasulullah keluar ke Pekan, keluar ke Madinah untuk melihat, nak ziarah satu jenazah. Kemudian Rasulullah melihat ada beberapa orang perempuan mengiring akan jenazah. Maka bersabda ia Nabi bagi sekalian mereka itu. Mereka itu mana? Mereka itu perempuan yang Nabi tengok sedang mengiring jenazah. Mengiring ni maksudnya mengiringi, ikut daripada belakang lah. Kalau ikut kot depan, orang tak bagi iring ni. Ni dia daripada belakang. Ya? Orang perempuan tengah usung jenazah tu. Kemudian Rasulullah nampak ramai-ramai orang perempuan duduk di belakang tu, duduk mengekor, orang kata. Duduk ikut lah. No? Duduk iring, ikut daripada belakang jenazah tu. Maka baginda pun bersabda kepada mereka itu perempuan yang mengiring jenazah tu, adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung? Rasulullah tanya, Mika ni hak duk ramai-ramai ni, usung sekali ke, tanggung sekali ke jenazah ni? Maka sembah kami sekalian. Sembah ni maksudnya dia mau jawab balik lah. Dia mau jawab balik. Geng orang perempuan tadi tu dia mau jawab balik. Bila Nabi tanya, duk ramai-ramai ni duk usung sekali ke, duk tanggung sekali ke jenazah ni? Maka sembah kami sekalian, tiada. Dia mau kata tak ada pun. Maka bersabda Rasulullah SAW bagi sekaliannya, bagi sekalian perempuan tadi tu, balik oleh kamu sekaliannya. Nabi bila tanya, langkau langkau. Maka bersabda ia Nabi, adakah kamu sembahyang serta orang yang sembahyang menyembahyang akan dia? Nabi tanya pula. Tadi Nabi tanya, Mika tanggung sekali ke, usung sekali ke jenazah tu kan? Lepas tu Nabi tanya lagi, Mika sembahyang sekali ke dengan orang ramai-ramai sembahyang tadi tu? Maka sembah kami sekalian, tiada. Dia mau jawab apa? Kata tak juga. Maka bersabda Rasulullah SAW bagi sekaliannya, perempuan tu tadi, balik oleh kamu sekaliannya. Pakat-pakat pergi kelik lah. Rasulullah kata, dah usung pun tak, mayang pun tak, duk buat natang pelama kok ni. Kan bahasa kita lah. Maka Rasulullah kata, balik oleh kamu sekaliannya. Rasulullah suruh kelik. Tiada ada di ziarah dan tiada ada pahala. Maka tu maksud dia apa? Cerita ni, hadis ni bukanlah bermaksud larangan secara mutlak, kata tak boleh orang perempuan ziarah kubur ataupun nak pergi ke kubur. Tidak. Sebab walaupun ada hadis Nabi sebelum Nabi membenarkan, memang ada hadis Nabi yang Nabi larang orang perempuan ziarah kubur. Memang ada. Allah Ta'ala dilaknat orang perempuan yang ziarah ke kubur. Tapi hadis itu dah diganti dengan hukum yang baru, yang memang Rasulullah pernah larang, tetapi selepas daripada itu Rasulullah bagi. Jadi boleh jadi hadis ni ketika itu Rasulullah masih larang. Sebab apa? Sebab orang perempuan ni faham lah, banyak benda dia yang kena jaga. Tengok pergi kubur tu macam mana. Orang perempuan boleh pergi ke kubur, tapi dia ada syarat-syarat yang kena jaga. Antaranya tak boleh tabarruj, pakai melebih-lebih, paling menonjol.
Tengah nak pergi kubur pun kan gincu lagi. No. Lepas tu pakai pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Itu antara tabarruj, berlebih-lebihan dalam berhias. Benda itu boleh mengundangkan fitnah. No, orang lelaki bukan nak tengok mayat, tengok ke dia. Sebab dia pakai macam tu. Ataupun antara sebabnya lagi, boleh takut-takut orang perempuan dia meratak. Meratak. Bukan tak boleh sedih orang meninggal dunia. Air mata mesti keluar, tapi yang dilarang adalah meratap. Meratap ni sampai pukul-pukul badan ni. Saya biasa tengok lah. Kalau di sini saya tak biasa tengok. Tapi kalau di Mesir dulu saya biasa tengok seorang mama. Mama ni panggilan makcik-makcik di Mesir ni lah. Panggil mama. Menangis, menepuk-nepuk dada. Hak ni yang dilarang ni. Meratap sampai tepuk-tepuk dada. Itu dilarang. Maka kita ditakuti, takut jadi macam tu. Itu antara sebab dilarang. Dan kalau boleh jaga benda ni, maka boleh pergi. Bahkan kata setengah ulama, kalau tak boleh orang perempuan pergi ke kubur, kalau ada orang lelaki. Kalau nak pergi juga, biar orang lelaki kelik dah, pergilah. Sampai macam tu. Bukan kata sasa kata boleh pergi juga, bukan. Orang nak nak korek liang ke nak tanam, buat turun tanah, cakur tanah. Hak dia pun kacang duk sibuk, duk tepi, duk tengok-tengok juga. Tak boleh lah. Kalau nak juga duk pergi jauh sikit lah. Contoh Yuk panggil, nak batal. Tengok orang perempuan yang bagi bantal dengan tanah kan. Lah, punya duk dekat dia dengan orang duk urus jenazah, duk ke bumi tu. Tak boleh lah. Kena jaga kelakuan, akhlak, perangai, kena jaga. Jangan menangis melampau-lampau, bunyi-bunyi sampai meratap, tu tak boleh. Maka boleh jadi Rasulullah ketika ini dia tengok orang perempuan ni macam mana. Walaupun ada larangan, tetapi selepas itu kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah suruh pergi pula. Ziarah kubur boleh. Orang lelaki ni tak ada masalah. Orang perempuan ni kena jaga sikit. Orang perempuan kena jaga sikit. Kat mana tadi? Tiada ada di ziarah dan tiada ada pahala. Pahala ada kalau ziarah kubur ini. Itulah kata mungkin ketika itu hadis yang larang. Hadis itu mungkin sebelum tu yang hak larang. Ziarah kubur ni dia ada pahala dia. Kan? Dia ada pahala dia. Macam Rasulullah kata apa? Siapa yang ziarah orang mati sampai solatkan dia, dapat dapat pahala satu qirat. Kita ziarah orang mati sampai kita solatkan dia, Nabi kata dapat pahala satu qirat. Satu qirat ni bersamaan dengan berapa? Satu gunung Jabal. Jabal tu gunung dah. Satu gunung Uhud. Dia punya besar dia tu, pahala dia tu. Umpama gunung Uhud tu, satu qirat. Dan Rasulullah kata apa? Siapa yang iring jenazah sampai ke kubur, sampai ke bumi, dapat lagi. Maksudnya 2 qirat. Tu pahala orang yang uruskan jenazah sampai ke bumi. Tu. Maka sekalian mereka itu perempuan tu lah, disuruh mereka itu perempuan tu dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu perempuan. Rasulullah suruh kelik lah. Bahasa kasarnya kita kata hambat kelik. Hak lagi kasar perambat, hak tu dak lah. Perambat ni bahasa kasar lah, hala kan. Tapi ni maksudnya Rasulullah suruh kata Mika kelik lah. Tidak ada ziarah bagi Mika, tidak ada pahala.
Maka Rasulullah kata apa? Lebih baik mereka tetap di dalam segala rumah mereka tu, kerana mengkhidmat bagi segala suami mereka itu perempuan tu. Nescaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadah. Rasulullah kata apa? Lebih baik mereka duduk di rumah, tetap di rumah, khidmat kepada suami mereka tu, maka pahala yang mereka dapat tu menyamai. Menyamai pahala apa? Sekalian taat dan ibadah orang lelaki tu. Bagi segala lelaki. Tu. Maksudnya dia tengok iring jenazah, urus jenazah, iring jenazah, lepas tu uruskan pengebumian. Apa semua tu dapat pahala orang lelaki buat ni. Tapi Rasulullah kata apa? Si isteri kalau duduk di rumah khidmat bagi suami Mika, maka Mika pun boleh dapat pahala menyamai taat dan ibadah bagi segala orang lelaki tadi tu. Tu nak macam saya kata sebelum ni lah. Kadang-kadang orang perempuan tak buat apa pun, tapi tok laki dia hak buat benda tu, maka dengan sebab itu, sebab dia jaga uruskan makan minum anak suami, uruskan rumah tangga, maka dia pun boleh dapat pahala seperti mana tok laki dia dapat. Dengan sebab pahala ibadat kebajikan yang tok laki dia buat itu. Tu. Nak kata dapat pahala, hak dia buat hak dia lah. Allowance ataupun bonus kita kata hak dia. Ni hak suami buat pun dia dapat agak. Seperti barang yang lain dicitrakan di dalam beberapa khabar, bahawa sungguhnya perempuan datang ia kepada Nabi. Tu. Atau musannif cerita lagi, dia kata apa? Seperti barang yang lain yang dicitrakan di dalam beberapa khabar. Khabar ini kata setengah ulama, khabar ni maksudnya hadis juga. Sama seperti hadis. Dan ada juga kata ulama dia berbeza dengan hadis. Hadis ni daripada Nabi SAW. Manakala khabar datang daripada selain Nabi, contoh macam cerita daripada sahabat, maka disebut juga sebagai khabar. Dan kata lagi ulama, khabar lebih umum dari hadis. Hadis dari Nabi, khabar ni dari Nabi atau dari selain dari Nabi, maksudnya selain daripada Nabi, sahabat. Tapi secara umumnya makna kata khabar ni boleh jadi makna hadis dan juga boleh jadi makna khabar, iaitu datang daripada sahabat Nabi. Habis tu. Dicitrakan di dalam beberapa khabar bahawa sungguhnya perempuan datang ia perempuan tu kepada Nabi SAW, bersabda ia Nabi bagi si perempuan yang datang kepada Nabi tu, apa bicara engkau? Kan dia Nabi tengok dia ni mari kepada Nabi, Nabi tanyalah, mari nak buat apa? Bahasa kampung, mari nak buat natapa. Gitulah. Apa bicara engkau? Nak mari ni nak sembang apa? Nak bincang apa? Maka sembah ia perempuan tu. Perempuan tu kata apa? Ya Rasulullah, bahawa sungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Perempuan tu dia kata, saya ada hajat sebenarnya, saya ni nak bawa mai satu kumpulan orang perempuan datang kepada Nabi. Dia kata, maka bersabda ia Nabi tu, kerana apa? Pasal apa nak bawa mari ramai-ramai tu? Sembah perempuan itu adalah sekalian mereka itu, perempuan tu, bahawa berkata semuanya bahawa sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan kita sekalian, akan perempuan tu lah, dan pula menjadikan ia Allah akan kita sekalian ini di bawah tangan, apa dia? Yakni di bawah perintah segala lelaki. Dia main mengadu lah bahasa dia. Orang perempuan tadi tu dia main jumpa Nabi, dia mengadu. Dia kata,
Sesungguhnya Allah Ta'ala ni menjadikan kami orang perempuan ni, kan? Allah yang jadikan kami. Dan juga Allah juga telah menjadikan kami ni duduk di bawah tangan lelaki. Maksudnya di bawah perintah lelaki, iaitu suami tu. Kami kena dengar cakap suami. Dia kata gitu. Lagi dihisapkan kita, sebab hak mereka itu suami tu di dalam segala rumah. Bukan itu saja, depa kata kat Nabi ni mengadulah ni. Depa kata bahkan kami ni akan dihisap, akan dihitung amalan kami, perbuatan kami ni. Sebab apa? Sebab hak mereka itu, hak suami itu ke atas kami ni di dalam segala rumah. Bila duduk dalam rumah, kami kena jaga sungguh hak suami ke atas kami ni, dan menjadikan ia Allah itu akan kita sekalian, akan tempat keinginan bagi segala mereka itu suami. Allah Ta'ala juga menjadikan kami ni, kata dema ni, orang perempuan ni, tempat keinginan bagi segala mereka itu suami, kan? Suami tekah-tekah berasa nak pegang, tekah-tekah berasa nak berdempek orang kata, kan? Berasa nak wati, dia berasa, kan? Tu maksudnya tu, keinginan suami tu macam-macam lah, tahu sendirilah, kan? Dan fardukan atas kita berkhidmat bagi mereka itu. Allah Ta'ala mewajibkan kami berkhidmat, kena khidmat kepada suami, dan menjadikan ia Allah bagi mereka itu suami perang sabil dan hadir berjemaah. Dan Allah Ta'ala jadikan orang lelaki ni boleh keluar perang sabil, dan juga Allah Ta'ala jadikan orang lelaki ni boleh hadir berjemaah di masjid ataupun surau. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan ia Allah itu akan mereka itu suami dengan khitab. Khitab ni maksudnya dihadapkan segala hukum syarak tu kepada orang lelaki. Maksudnya apa? Allah, dia kata apa? Dia mengadu. Allah Ta'ala jadikan perang sabil ni untuk orang lelaki. Maksudnya bukan kata orang perempuan tak boleh menyertai jihad zaman tu, tetapi maksudnya jihad ni lebih kepada orang lelaki. Bila perintah jihad keluar, orang lelaki yang kena utamakan, frontliners lah orang kata, di barisan hadapan. Orang perempuan tak wajib lagi, melainkan kalau musuh menyerang kita, negara kita, pakat-pakat kena angkat senjata lah. Cuma kalau nak buat ekspedisi ofensif, peperangan yang contoh membuka wilayah baru, maka hak kena pergi depan orang lelaki lah. Maka dia cerita dia ni, orang perempuan hak mai kat Nabi ni, dia cemburu lah. Orang lelaki boleh belakang. Tapi bukan maksudnya tak boleh perang sabil. Sebab sejarah ada cerita bagaimana para sahabiah daripada orang perempuan yang berjihad, ada banyak, ramai. Cuma nak beritahu kata apa, bila khitab kata perang sabil, al-jihadu fi sabilillah, orang lelaki lah hak dia nampak dulu. Takkan orang lelaki ni pergi jumpa orang perempuan, mu gati aku, takkan macam tu. Maksudnya orang lelaki tu Allah Ta'ala khitabkan. Dan hadir berjemaah. Mana kata apa? Bukan kata tak boleh orang perempuan hadir berjemaah. Cuma dia adalah benda-benda yang dia kena jaga. Kena aman daripada fitnah. Jangan pakai wangi-wangian. Kalau nak pakai minyak wangi pun sekadar bau diri sendiri. Jangan sampai lalu sebatu orang lelaki duk bau dah, wangi lah. Tu tak boleh, haram. Tapi nak pakai boleh, sekadar orang kata tak boleh beri badan tu bau busuk, bau hapak ke apa ke, tu tak apa. Tapi sikit sangat lah nak pakai tu. Sebab kalau pakai terlajak sikit memang bau lah, lalu sebab tu pun bau dah. Mana kata kena jaga benda tu. Laluan dia, orang perempuan ada dah laluan dia. Dia tak bertembung dengan orang lelaki depan tu. Dia ada laluan kot ni kan? Lalu kot ni. Kan? Mana kata aman fitnah lah, tak bertembung dengan orang lelaki.
Kalau aman benar tu, tak ada jaga pemakaian, tak ada kau orang nak mengorak daripada awal lagi duduk di parking tu lalu duduk few week ke, tu jangan. Kalau sampai teruk tu, teruklah. Ya. Mana kata aman fitnah, hadir, tak ada masalah. Cuma nak beritahu apa, khitab tu seorang lelaki lah. Seorang lelaki. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan ia Allah akan mereka itu dengan khitab, perintah Allah Taala, hukum syarak. Tiada kita, nampak tu dia kata. Kami tak ada pun lagu tu. Seolah macam dia nampak Allah Taala utamakan orang lelaki, lebih-lebihkan orang lelaki, dia kata. Maka apa kita ganti akan barang yang mengurniai Allah Ta'ala akan mereka itu. Mereka mengadu kepada Nabi. Orang lelaki ni boleh belakang jihad, mari berjemaah, buat ni, pergi macam-macam lah. Kami ni tak ada apa pun nak boleh buat. Dia kata apa? Apakah ganti hak Allah Ta'ala boleh beri kepada kami ni? Macam demo tu. Tu. Maka hairanlah Rasulullah SAW daripada sebaik-baik ibaratnya. Rasulullah bila dengar mereka punya luahan perasaan ini, Rasulullah rasa hairan dengan maksud apa? Rasulullah kagum dengan perempuan itu sebab dia cemburu dalam hal ibadat. Tu. Ni saya kata ribtah ni. Kan, sebelum ni saya biasa cerita. Apa beza hasad dengan ribtah? Ni ribtah lah ni. Maksudnya cemburu. Orang lelaki boleh buat boleh buat ni. Kami ni takkan jaga anak kat rumah. Nampak tak? Jadi bila lagu tu Rasulullah dengar dia kata lagu tu, Rasulullah hairan lah. Tu Rasulullah kata apa? Hairan dia kata apa? Daripada sebaik-baik ibaratnya. Maksudnya apa? Ibarat apa? Yang orang perempuan nyatakan itu. Yang hak dia cerita kepada Nabi itu sebaik-baik ibarat. Dan berkata ia Nabi itu, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan Allah Ta'ala daripada engkau. Aku tak biasa jumpa lagi orang perempuan hak jenis mari jumpa sebab deki ataupun cemburu dalam hal kebajikan, hal kebaikan. Hak duk jumpa kalau kita lah, hak duk jumpa kira ada tak dalih hak kata tak payah hikmat pada suami? Ada tak? Mungkin lah kalau kita manusia biasa ni. Tapi Nabi tak bisa jumpa lagi orang perempuan jumpa Nabi cerita lagu ni. Maksudnya apa? Dia cemburu, ribtah dalam ibadat. Nabi kata tak ada lagi, dia kata. Tak pernah, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan Allah Ta'ala daripada engkau ni. Kemudian bersabda ia Nabi itu, menyampaikan olehmu si perempuan tu daripada belakang engkau. Nabi pesan kepada dia, wahai perempuan, mugi sampaikan kepada mereka daripada belakang engkau. Maksudnya kumpulan wanita perempuan ni yang mu kata nak bawa mari jumpa aku tu, mu tolong pesan. Apa dia? Daripada segala perempuan yang Islam. Tu bahawa sungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semuanya. Tu. Kalau ni Nabi kata mu pesan ke dema hak kata ni lah hajat. Sebab apa? Cemburu Allah Ta'ala bagi macam-macam ke orang lelaki ni, mu tolong sampai ke dema. Kata Nabi kata apa? Sebaik-baik taat hak mika buat ni apa dia? Hak mika buat ni Nabi kata sebaik-baik taat, ketaatan kamu kepada Allah Ta'ala ni menyamai akan kebajikan mereka itu. Maksudnya apa ketaatan? Allah Ta'ala suruh contohnya kalau suami, khidmat untuk suami, dia jaga makan minum suami, uruskan rumah tangga. Hak saya cerita sebelum ni, basuh beras je pun, basuh air je pun, tak terang mana kita kata kan, nampak biasa. Maka hak Mika buat tu sebab taat kepada suami Mika tu, Rasulullah kata apa? Menyamai akan kebajikan itu semuanya. Tu nak terang mana lagi kata kan. Jangan duk berasa lah kalau kata mengaji PhD ke master ke duk di rumah. Jangan duk berasa rendah diri. Kadang-kadang aku ni mengaji tinggi tapi lah kali duk di rumah. Jangan duk berasa lagu tu kan.
Tak ada rezeki kita nak buat macam mana? Maka kita tengok hak duduk dalam rumah tu, iaitu khidmat kepada suami. Nampak tak Nabi kata menyamai. Perang sabir ni ke hebat. Perang sabir ni bukan semua orang berani. Tapi oleh kerana khidmat si isteri kepada suaminya itu, hak mana tok laki dia buat tu, boleh belaka juga pahala kepada dia. Tu. Habis. 8.17 dah lagi. Kita baca sikit lagi dan kata tu musannif lagi, bermula dalil. Bermula dalil ni bukti lah. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu. Atas mana? Atas besarnya hak suami atas isteri tu. Dalil dia, barang yang dicitrakan bahawa sungguhnya seorang badui, datanglah ia badui kepada Nabi SAW. Badui ni Arab kampung lah. Arab kampung, Arab pedalaman. Kalau di Mesir ni saya biasa jumpa lah Arab badui ni. Demo ni hidup di padang pasir, tak bercampur dengan orang lah. Arab kampung. Ni badui ni Arab kampung. Datanglah ia Arab badui ni kepada Nabi SAW. Maka berkata ia Arab badui itu, bahawa sungguhnya engkau, ni dia kata Arab badui itu kata apa kepada Nabi, sesungguhnya engkau telah menyeru oleh engkau. Ada oleh tu. Telah menyeru engkau tu maksudnya telah menyeru oleh engkau akan manusia kepada Allah. Ni dia bagi tahu apa kepada Nabi? Dia kata, wahai engkau, sesungguhnya engkau telah menyeru, telah mengajak manusia ni kepada Allah. Dan aku percaya dengan dikau, dia kata. Aku percaya, dia kata. Hak mana mu cerita, hak mana mu seru, hak mana mu ajak tu, dia kata, aku percaya akan dikau. Dan tiada aku benarkan akan dikau. Aku percaya. Tapi dia kata apa? Tiada aku benarkan akan dikau, melainkan dengan mukjizat yang diperlihatkan akan daku. Dia kata macam tu. Dia kata dia percaya Rasulullah ni duk ajak masuk sembah Allah Ta'ala. Tapi dia kata aku tidak membenarkan. Dia kata melainkan mu, dia kata, kena memperlihatkan mukjizat kepada aku. Ni style Bani Israel juga ni. Bani Israel ni pun dia ada ketika dia duduk ugut-ugut Nabi Musa lagu tu lah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Bani Israel ni dalam Quran Allah Ta'ala cerita kata apa? Kami sesekali tidak akan beriman. Melainkan kami nampak Allah jahrah secara nyata. Tu. Kita pernah tak main macam tu? Kami tak mau beriman lah selagi tak nampak Allah depan mata. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman sehinggalah kami tengok Allah jahrah, secara jelas, secara nyata. Dalam Quran dia cerita bagaimana lepas mereka cakap macam tu, Allah Ta'ala matikan mereka. Dalam riwayat, setengah riwayat kata pensankan, setengah kata matikan. Semua tu mati. Lepas tu Allah Ta'ala hidupkan balik. Macam mana nak tengok Allah kalau Allah Ta'ala matikan terus mereka tu? Macam mana kata dia main macam tu lah kan. Dia lebih kurang macam kita kata ugut lah bahasa kan. Nak membenarkan boleh, tapi kena tunjuk kat aku dulu mukjizat, dia kata. Bersabda bagi si Arab Badui itu oleh Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau kehendaki. Rasulullah ni dia tak daknya dia kata mu ni duk merepok apa kan bahasa kita. Duk merepok apa? Kalau kata tak boleh percaya sudahlah, ni duk minta mukjizat lagi ni. Duk kita, tapi Rasulullah tak komplain pun. Rasulullah tanya, ceritalah, mu nak apa dia? Mu nak jenis macam mana? Mukjizat jenis apa mu nak? Mu cerita. Kan? Maka berkata ia Arab Badui itu, engkau suruh akan pohon kurma. Kurma, kurma, bukan masak kurma, pohon kurma yang sudah kering ini, maka datang ia akan dikau. Dia suruh apa? Dia bila Rasulullah kata, okay, nak mukjizat mana? Which one? Kalau orang putih kata, nak mana tu?
Ha? Okey, dia pun kata apa? Dia kata apa? Dia kata, engkau suruh akan pohon kurma yang sudah kering ini, maka datang ia kepada aku, dia kata. Datang ia kepada engkau, akan dikau. Dan dia suruh macam tu. Pohon kurma depan tu, hak kering tu, suruh datang kepada Nabi. Dan adalah antara hadapan keduanya itu, hadapan kedua Nabi dan Arab Badui itulah, satu pohon kurma yang kering lagi sudah lama. Memang ada sungguh. Antara Nabi dan juga Arab Badui itu, depan dema tu memang ada sepohon pokok kurma yang sudah lama dan kering. Maka bersabda bagi Badui itu oleh Rasulullah SAW, pergilah olehmu, wahai Arab Badui itulah, olehmu Arab Badui itulah, dan kata olehmu baginya pokok kurma yang kering lagi lama tu, bahawa sungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Rasulullah pesan kepada Arab Badui itu, mugi kat pokok kurma tu, mu cerita ke dia, mu pesan kepada dia, kata Muhammad yang suruh mari, dia kata. Maka pergilah ia Arab Badui itu, dan berkata ia Arab Badui itu, hai pohon kurma. Arab Badui itu pun kita kata betul lah, dia tanya sungguh, hai pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sungguhnya ia Nabi itu memanggil akan dikau. Maka bergerak-geraklah pohon kurma itu daripada pihak yang kanannya. Dia kata Rasulullah pesan kamu, dia kata pergi ke Rasulullah, kan. Arab Badui ni dia panggil Muhammad, kan. Kalau kita ya Rasulullah lah, tapi dia panggil Muhammad, ya. Dia suruh pokok kurma tu pergi kepada Nabi. Maka tiba-tiba dia kata, maka bergerak-geraklah pohon kurma itu daripada pihak kanannya. Mungkin akar dia lah kot, belah kanan tu gerak-gerak, dan tercabutlah segala akarnya. Pokok kurma tu tercabut, dan bergerak-gerak kepada sebelah kirinya pula pokok kurma tu, maka tercabutlah pula segala akarnya pokok kurma tu. Maka jadilah ia pokok kurma kering tu datang seperti demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergerak sungguh. Kalau kita kah masa tu kah dia? Tak ada tengok mukjizat lah, takut pengsan. Ya, pokok kurma bergerak-gerak ni. Maka tak kala hampir ia pokok kurma tu kepadanya, memanggil ia serta assalamu alayka ya Nabi Allah. Pokok kurma tu, pokok kurma tu siap bagi salam ke? Boleh bercakap ni, kan. Tu kata mukjizat tu. Kita jangan duk tebang buat lah. Jumpa pokok nyor depan tu, try tengok lah, tengok. Maka jawab Nabi SAW, wa alaikassalam. Nabi jawab. Maka berkata oleh Badui itu, Badui itu bila dia tengok, sungguh rupanya dia kata apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Arab Badui itu bila tengok pokok kurma tu siap boleh bagi salam lagi, terus dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dia mengaku tiada Tuhan, dia nak saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad ini adalah utusan Allah Ta'ala. Tu baru dia mengaku. Maka bersabda bagi Arab Badui itu oleh Rasulullah SAW, memadailah akan dikau ini, ertinya mukjizat ini. Rasulullah tanya dia, boleh kata ni? Bahasa kita, kan. Memadailah akan dikau ini, artinya mukjizat ini. Tera ni boleh tak ni? Lepas tu dia jawab apa? Maka berkatalah ia Arab Badui itu, kafa. Artinya memadailah. Cukuplah tera tu. Tu Nabi tanya, ke nak hak lain ke? Boleh lagi.
Tapi dia kata kafar, padan dah, dia kata padan dah. Kemudian menyuruh oleh Nabi akan pohon kurma itu kembali. Nabi kata, gilah balik ke tempatmu, kan? Kat mana muduk tadi. Maka kembali ia kepada tempatnya. Maka berkata oleh badui itu, ya Rasulullah. Badui itu bila dia tengok semua tu, dia kata apa kepada Nabi? Aku minta akan dikau akan satu mukjizat yang tiada pernah meminta akan dia mukjizat tu oleh yang lain daripada aku, maka engkau perkenankan akan daku kepadanya mukjizat tu. Maksudnya bila dia dah tengok mukjizat Nabi tu, dia minta lagi satu. Satu mukjizat yang dia kata yang tidak pernah meminta akan dia. Tak ada siapa pun pernah minta kepada Nabi. Apa dia kata apa? Lepas tu dia kata, tolonglah perkenankan. Maka izinkan olehmu akan daku, dia kata. Apa dia? Bahawa aku sujud bagi engkau sudah sujud. Sujud tu maksudnya sudah sujud seperti orang yang solat. Maksudnya dia minta kepada Nabi, izinkan aku, dia kata, bahawa aku sujud bagi engkau. Sudah sujud maksudnya sujud seperti orang yang sembahyang tu di belakang tiap-tiap sembahyang, macam orang sembahyang kita sembahyang tu lah. Maka bersabda Nabi SAW, tiada harus ni maksudnya haram. Tiada harus, kalau kita mengaji fiqh, tiada harus dekat sini maksudnya haram. Tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, dan jikalau harus, kalau boleh bagi seorang bahawa sujud bagi lain daripada Allah Ta'ala, nescaya aku suruh akan sekalian perempuan bahawa sujud bagi suaminya mereka itu kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu. Poin hak ujung tu, dalil hak ujung tu Rasulullah nak cerita besarnya, macam sebelum ni kita baca kan, besarnya hak suami ke atas isteri tu. Kalaulah dibolehkan sujud kepada orang manusia yang lain ataupun makhluk, dah lama dah aku akan suruh seorang perempuan ni sujud kepada suaminya kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu. Boleh tak berhenti kat situ? Dah masuk dah ni. Boleh lah berhenti kat situ. Kita berhenti situ sebab lagi dia lajak, insya-Allah masuk dah. Dan maksudnya kerana nak membesarkan, kalaulah sampai waktu aku nak perintahkan si isteri ni sujud kepada suami, tapi hakikatnya tak boleh. Tak boleh. Kalau macam orang agama lain, ada yang boleh hormat suami punya pasal ni sampai sujud sembah suami tu kan, memang sujud betul lah kan. Kita tak boleh sampai tu. Tu habis. Tu cerita dia panjang tu. Nak cerita poin dia hak bawah tu. Jadi setakat tu dululah, insya-Allah kita bertemu lagi pada lain waktu, insya-Allah. Saya minta maaf banyak-banyak kata kasar bahasa mengguris perasaan. Kita berhenti di mana? Thumma qala, kemudian kata, maka mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hak segala suami. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Mungkin tengoklah sebab 25 nak balik, nak pergi Ipoh. Nak pergi duduk Ipoh Ustaz. Pasal nak standby Seri nak bersalin kat Ipoh. Kan, lah ni duduk tengah syarat 38 minggu kan, bila-bila masa saja pergi nak bersalin di Ipoh. Jadi kalau beranak awal, kita balik awal lah ke Greek kan. InsyaAllah kita jumpa. Kalau tak ni, kalau sampai 30 maksudnya tahun depan lah pula kan, insyaAllah. Saya minta maaf banyak-banyak kasar bahasa, mengguris perasaan. Tolong doakan semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan isteri saya dan anak selamat semuanya, insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتح العارفين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.